Assalamualaikum. Kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini untuk edisi 21 November 2023 hari Selasa. Pertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Saya Daya Bakar. Ya. Alhamdulillah hari ini Hanif, saya rasa dah lama sangat saya tak berganding dengan awak. Setujulah kan? Dulu nampak macam pok kecil lagi. Sekarang dah semakin besar. Dah 8 bulan dah kabarnya Daya. Ya, betul. Menghitung hari. Menghitung hari, detik demi detik. Lagu. Begitu ya. Tetapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua hari ini dapat menjalankan kehidupan seperti biasa. Setuju. Dalam masa yang sama kita teringat kepada saudara-saudara kita di Palestin yang masih berjuang dengan nyawa. Tapi insya-Allah dalam Malaysia hari ini banyak perkongsian ada tentang kesihatan. Ada juga seorang artis yang saya rasa mungkin mak-mak kita, ayah kita macam lama tak tengok. Nostalgia seni kan di zaman Pop Ye, zaman kegemilangannya itu kan. Bawakan kembali kepada anda untuk siaran di Malaysia pada hari ini. Itu kejap lagi, tapi sekarang kita nak kongsikan antara perkembangan terkini yang berlaku dalam negara kita. Semalam kita dikejutkan dengan kebakaran yang berlaku di Uptown Damansara berdekatan saja dengan kita ini, dan difahamkan puluhan gerai musnah terbakar pada ketika ini. Tapi kebakaran tersebut telah berjaya untuk dipadamkan selepas lebih kurang sejam lah pihak terutama Badan Penyelamat dilaporkan kebakaran berlaku pada jam 8.30 malam tadi sebenarnya. Tapi alhamdulillah tiada mangsa yang dilaporkan. Dan juga kita sebenarnya berduka juga untuk semua peniaga-peniaga yang biasanya memang mencari rezeki. Betul. Kalau di Uptown Kota Damansara ni daripada dulu Hanif, memang saya tahu tempat kita nak cari baju dan sebagainya. Kita harapkan mereka dapat bangkit semula. Betul. Dan untuk terus berniaga selepas ini insya-Allah. Gerbang malam inilah yang kita paparkan pada ketika ini adalah visualnya yang telah pun dirakam oleh penduduk berdekatan. Dan ini antara yang berlaku kebakarannya agak besar juga, membabitkan puluhan gerai. Sebab kalau siapa yang selalu ke sana tahulah tentang geografinya macam mana. Ya betul, sebab kedai agak rapat-rapat. Ya, betul. Dan muncullah pasukan Jabatan Badan Penyelamat berjaya untuk memadamkan kebakaran dalam tempoh kurang daripada 1 jam, dan punca sebenar masih lagi sedang disiasat pada ketika ini. Okey, kita nak periksa sebab difahamkan pada ketika ini juga luruan monsun sedang berlaku terutama di pantai timur, dan kita nak semak keadaan cuaca di bandar-bandar utama. Alhamdulillah. Kalau di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan nampaknya keadaan cerah. Betul. Tapi mungkin di Kanga kita tengok ada sedikit hujan. Betul, dan juga di sekitar pantai timur lah. Kota Baru, di Kuantan memang hujan. Ipoh juga. Senai alhamdulillah Putrajaya. Cerah. Kiranya ada kita tahulah kalau di pantai timur memang dikatakan oleh Hanif memang kita harus lebih berwaspada. Dan ini pula amaran hujan berterusan iaitu buruk. Kategori buruk yang dijangka akan berlaku di Kelantan, Terengganu. Dan hujan berterusan dijangka berlaku juga di Kelantan, itu di Jeli dan Kuala Krai, dan Terengganu serta Pahang. Ya, betul. Dan waspada hujan berterusan di Kedah, Pulau Pinang, Perak yang akan berlaku daripada 22 November esok dan juga lusa. Dan ini difahamkan berlaku semalam dan juga pada hari ini. Banjir Terengganu semakin buruk. Saya tengok video-video yang dipaparkan juga agak membimbangkan. Dan peningkatan air yang mendadak dan juga jumlah masa banjir juga meningkat kepada 1,048 orang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara setakat jam 10 malam semalam. Dan semua mangsa daripada 295 keluarga itu ditempatkan di 12 PPS di 3 daerah, itu di Kuala Derus, Kuala Terengganu dan juga Setiu. Jadi kita harapkan semakin surut kan, dan juga mereka ni mendapat perlindungan yang sewajarnya kalau di PPS, insya-Allah lah. Betul. Lebih penting juga selamatkan dokumen-dokumen yang penting lah untuk dibawa dan ikut segala arahan yang diberikan. Dan ini sikit perkembangan di Palestin, di Gaza terutamanya. Kita sangat terkesan. Saya sebagai salah seorang bapa yang ada anak pramatang juga terkesan dengan perkara ini. Dan difahamkan 28 bayi pramatang dipindahkan dari Gaza ke Mesir. Perlu penjagaan rapi. Kita tahu semua yang berada di ICU, NICU pada ketika ini di hospital-hospital utama di Gaza memang sedang lumpuh, dan ini antara perkembangannya lah membawa bayi-bayi pramatang yang memerlukan penjagaan rapi ini telah pun selamat sampai melintasi lintasan Rafah. Dan kalau ikutkan berita daripada dari sana lah, berita yang sebenarnya katanya daripada ramai-ramai ni 8 orang telah pun meninggal dunia, dan sebenarnya banyak lagi berita-berita yang tidak dapat dilaporkan kerana mereka telah pergi meninggal dunia. Jadi semakin berkuranglah kita dapat berita-berita di Palestin dari pembagian semua wartawan-wartawan di sana. Jadi saya rasa
benda ini sudah berlaku lebih daripada sebulan, tetapi itu tidak memadamkan semangat kita untuk terus berkongsi dan juga mendesak supaya semua ini dihentikan. Kerana mereka juga manusia biasa dan berhak hidup seperti kita sama saja. Sekarang ni peranan kita terus berkongsi lah, tak kisah sebesar mana akaun anda, sekecil mana akaun anda pun berkongsi supaya algoritma itu naik dan satu dunia dapat melihat kepada kekejaman ini. Okey, kita akan berikan perkembangan dari semasa ke semasa. Ada isu kesihatan akan kami bawakan kepada anda, tapi sekarang kita nak ialah mengimbau nostalgia seni terlebih dahulu. Ya, betul. Mungkin ada yang macam macam pernah dengar lagu dulu kan. Okey, jadi kami tak nak buang masa lagi. Jangan. Kita nak terus mendengarkan suara beliau. Betul, silakan. S. Mariam dengan lagu Hasrat Hati. Orang pun tahu hasrat hatiku itu ingin bertemu padamu. Sampai hati kau pergi, tinggalkan ku di sini. Hanya seorang diri, tiada berteman lagi. Walaupun hatiku tetap setia padamu yang jauh, entahlah kemana. Kalaulah ku tahu cintamu hanya palsu, takkan ku terima menjadi temanmu. Tetap setia padamu yang jauh, entahlah kemana. Kalaulah ku tahu cintamu hanya palsu, takkan ku terima menjadi temanmu. Bila dengar tu macam kejap, itu betul-betul live tau. Macam suara sama. Maintain. Dia dengar macam relax rasakan kan. Dia memang itulah iramanya ketika 60-an, 70-an dan akan kami bawakan kepada anda perkembangan S. Mariam tu nanti bersama dengan kita. Tapi kita berteriak seketika. Kejap lagi ini isu kesihatan. Sebab sekarang ni serangan sakit jantung ini memang kadang-kadang dia boleh datang tanpa sebarang notis. Tak ada amaran awal kan. Dan juga tidak kira umur. Walaupun mungkin anda rasa ada seorang yang aktif bersukan, kita tak tahu serangan boleh kena bagaimana dan kepada siapa. Jadi sebab itu kita akan panggil bersama dengan seorang yang pakar sebentar lagi, dan anda juga boleh tanyakan soalan kepada kami. Boleh telefon, kita akan kongsi kejap lagi. Betul, nanti kita buka talian terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Cuba genggam tangan anda membentuk seperti penumbuk. Itulah anggaran saiz bagi jantung anda. Tahukah anda, kadar degupan jantung yang normal ialah antara 60 hingga 100 degupan dalam masa seminit. Dalam tempoh 24 jam, ia bersamaan 85,000 hingga 129,600 degupan sehari dan ia akan terus berdegup tanpa henti. Sekiranya jantung terhenti walaupun beberapa minit, ia boleh menyebabkan pitam kerana aliran darah tidak sampai ke otak dan lebih parah boleh membawa maut. Bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global, penyakit jantung iskemik menjadi penyebab utama kematian. Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 16.1% bersamaan 20,322 orang maut akibat penyakit jantung iskemik pada tahun 2022. Berbeza tahun sebelumnya iaitu pada tahun 2018 sebanyak 15.6% bersamaan 18,267 orang.
Angka kematian akibat penyakit ini semakin membimbangkan dan ada yang tidak menyedari mempunyai masalah jantung sehingga berisiko membawa maut. Antaranya ialah Allahyarham Badrul Izhan Yub Abdullah atau lebih dikenali sebagai Bad Indigo meninggal dunia pada usia 48 tahun. Pelakon tempatan Allahyarham Rizwan Hashim meninggal dunia pada usia 62 tahun. Pelakon tempatan Allahyarham Jeff Hassan meninggal dunia pada usia 56 tahun. Manakala suami kepada penyanyi popular Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, meninggal dunia pada usia 40 tahun. Bekas suami penyanyi Siti Nurdiana, Allahyarham Muhammad Faizal Yusof, meninggal dunia pada usia 33 tahun. Dan bekas pemain bola sepak kebangsaan Serbijit Singh atau lebih dikenali sebagai Shabby Singh meninggal pada usia 61 tahun. Usia bukanlah ukuran bagi tahap kesihatan jantung seseorang dan sesiapa sahaja boleh menghidapinya. Faktor risiko utama penyebab penyakit ini antaranya ialah merokok, paras kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, faktor usia, obesiti, kurang menjalankan aktiviti fizikal dan sejarah keluarga. Secara asasnya, saluran darah dan oksigen kepada jantung tersumbat disebabkan oleh plak kolesterol. Penyumbatan ini menghalang sel-sel jantung menerima bekalan oksigen dan gagal untuk mengepam darah. Akhirnya, membawa maut. Tanda-tanda sakit jantung seperti sakit dada, kerap pening, keletihan berpanjangan, berpeluh sejuk, nafas pendek dan lain-lain lagi. Namun tanda-tanda ini adalah subjektif dan berbeza bagi penghidap kencing manis, orang tua dan golongan wanita. Pemeriksaan berkala dan amalan gaya hidup sihat amat penting untuk menjaga kesihatan jantung. Itu dia sedikit perkongsian untuk anda mengenai topik kita, iaitu tanda-tanda serangan jantung. Di mana kalau namanya serangan pun maksudnya tidak dijangka. Dan kalau kita tengok tadi perkongsian tentang kematian yang secara mengejut kerana serangan jantung. Betul, siapa jangka kan ianya menjadi pembunuh senyap kita dan kita nak bincangkan kepada anda sebab banyak sekali kes yang berlaku pada ketika ini, termasuklah ketika bersukan, mungkin sedang bekerja dan sebagainya, tanpa dijangka apa yang perlu untuk mengurangkan risiko lah ke depan dengan kejadian sebegitu. Kita bersama dengan siapa, Daya? Kita bersama dengan Dr. Nur Halwani Hafizal, itu pakar perunding kardiologi dan elektrofisiologi dari Hospital Sultan Idris Shah, Serdang. Dan sebenarnya doktor, kami sangat berbesar hati untuk ada doktor sebab banyak persoalan kita nak tanyakan. Dan saya tahu mungkin di rumah pun sama juga banyak soalan. Jadi kami membukakan kepada anda, sebentar lagi kita akan buka panggilan. Nombor telefonnya adalah 0377261603 ataupun boleh juga mungkin di tempat kerja nak komen di Facebook kami iaitu Malaysia Hari Inilah. Boleh tanyakan soalan anda. Doktor, kita mungkin nak mulakan terlebih dahulu. Tadi pengenalannya berkaitan dengan statistik tentang serangan jantung ni adalah antara pembunuh utama juga di kalangan negara kita. Tanda-tandanya itu pada awalnya, macam mana kaitannya di antara serangan mati mengejut ini dengan dikaitkan dengan serangan jantung itu, doktor? Okey, terima kasih WHI again kerana menjemput kami di Kementerian Kesihatan Malaysia, especially daripada Hospital Serdang lah, Hospital Idris Serdang. So basically bila kita bercakap berkenaan dengan serangan jantung ataupun kematian jantung secara mengejut, dia adalah dua perkara yang berbeza. Let me explain berkenaan dengan serangan jantung dulu. Serangan jantung ni kita katakan heart attack. Yang ramai-ramai cakap pasal serangan-serangan jantung. Tiba-tiba dia akan sama ada tengah rehat ataupun tengah tidur ataupun tengah bersukan. Pesakit akan mengalami sakit dada. Ini adalah simptom biasa untuk pesakit-pesakit yang mengalami serangan jantung. Dia akan sakit di sebelah kiri, dia akan meribat kepada tangan sebelah kiri dan juga di bahagian rahang. Walau bagaimanapun, sesetengah wanita tidak mengalami simptom yang very typical seperti ini apabila mereka mengalami serangan jantung. Serangan jantung ini boleh diikuti oleh perpeluhan sejuk dan juga rasa pening, rasa kabur mata, pada masa yang sama mengalami sakit dada di sebelah kiri. Teruskan, doktor. Dan seterusnya untuk wanita ada tambahan-tambahan simptom di mana berlakunya
mungkin sakit bahu sahaja ataupun sakit belikat sahaja, dan mereka selalu akan datang dengan keadaan muntah dan pening. Itu untuk wanita saja. Bukan untuk wanita saja, dia setengah wanita. Setengah wanita akan datang. Jadi yang penting apabila kita mengalami simptom-simptom yang bukan kebiasaan daripada simptom-simptom kita, biasalah kita pergi balik kerja kan, lepas tu kita fikir rasa macam lain lain daripada biasa, dan mungkin ini memerlukan kita untuk pemeriksaan lebih lanjut, sama ada kita terkena serangan jantung tanpa kita tahu dengan melakukan ECG, elektrokardiogram. Dari situ dan kita tahu kita kena serangan jantung. Baik, kalau kita lihat itu adalah antara simptom-simptom. So, mungkin ada antara anda yang merasakan sakit belikat betul juga, ada juga pening-pening, tapi ingatkan itu biasalah, mungkin virus dan sebagainya. Berapa lama sebenarnya doktor untuk kita tengok ataupun kita perhatikan kesakitan ataupun simptom itu sebelum mungkin kita boleh buat ECG tadi kan, untuk kita betul pastikan ini jantung ataupun tidak? Okey, selalunya serangan jantung ni diikuti oleh simptom seperti rasa meloya, rasa nak muntah, rasa macam nak pitam, perpeluhan sejuk kan, rasa macam takut tu, kan, kita rasa anxious kan, nak masuk TV ke kan, lepas tu tangan perpeluhan, dan simptom-simptom yang di-accompany oleh sakit dada dan sakit belikat tadilah yang akan menjuruskan kita untuk mendiagnose pesakit daripada serangan jantung. Dan sekiranya pesakit-pesakit kat rumah it's not my usual thing. Let's say kata pusing sini tak sedap. Rasa lain betul kan? Rasa lain. Lepas tu pusing kiri pun tak sedap ni. Bila nak baring straight pun tak boleh kan. Lepas tu bila kita dah tinggikan bantal semua, this is all pengalaman pesakit-pesakit saya yang datang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang, di mana mereka rasa macam ni je doktor, rasa macam tak sedap dada. Lepas tu dia akan merebak ke belakang, ni yang wanita lah merebak ke belakang, dan pada masa rasa macam berpeluh sejuk macam tu. Walaupun duduk dalam aircon pun berpeluh sahaja, macam tu. Dan pada masa yang rasa macam loya dan tak boleh nak tidur, bantal kena tinggi, pusing kiri pusing kanan tak boleh. Then only the next day baru datang hospital. So itu yang kita rasa, kalau rasa yang tidak kena, maknanya bukan the usual thing ataupun bukan kebiasaan pada kita untuk merasa simptom-simptom yang berkenaan, kena datang ke hospital untuk check up, at least untuk elektrokardiogram. Okey, baik. Tapi bila cakap tentang simptom-simptom tadi tu, sini tak kena, sana tak kena, ada orang cakap macam ini angin ni, badan banyak angin ni. Faham. Adakah ianya juga perkara yang berkaitan? Okey, tak salah kalau kita nak screen. Tak salah untuk kita nak screen. Let's say kita rasa, okeylah kita pergi klinik lah, kita katakan. Rasa kita kata kat komplain. Sebab simptom-simptom ni, tak semua kita kata, ada yang rasa macam kita panggil GERD ataupun reflux kan. So kita memerlukan expertise ataupun pakar ataupun doktor yang mengesahkan ini adalah serangan jantung ni, yang ini adalah GERD atau reflux, ataupun yang ini adalah mungkin penyakit keturunan yang you perlu kena screen daripada ECG, elektrokardiogram yang memang kita perlu buat. Saya rasa as baseline, dan kita rasa lebih banyak pesakit-pesakit yang kita dapat diagnose sama ada daripada penyakit keturunan ataupun daripada serangan jantung itu sendiri. Baik, dekat sini saya dapat rungkaikan soalnya. Kadang-kadang kita ni biasalah kita rasalah sikit-sikit je sakit, tahanlah sikit badan. Tetapi paling yang orang paling takut nak buat sebenarnya adalah pengesahan. Penerimaan mereka. Pergi check lah pergi check lah senang cerita. Ini berlaku kepada keluarga saya sendiri. Ayah saya juga. Mungkin abah tengah tengok di bawah. Penting hari ini untuk doktor kongsikan penting untuk kita dapat pengesahan, so dapat langkah awal. Jadi tadi ada juga perkongsian tentang faktor-faktor bagaimana boleh dapat serangan jantung dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh rungkaikan lagi, sebab tadi ada cerita tentang keturunan, mungkin pemakanan, gaya hidup. Doktor boleh kongsikan. Okey, serangan jantung ni bermula bukan kita kata progression ataupun development ataupun pembentukan plak ataupun kolesterol dan saluran darah ni bukan sehari dua. Dia terbentuk daripada umur kita, umur 20-an, kanak-kanak, di mana kita macam mana kita mengamalkan cara hidup kita pada masa itu. Awal usia kanak-kanak Kanak-kanak. Dan pembentukan kolesterol ni 20 tahun, 30 tahun, dan dia akan timbul dan dia akan menyebabkan serangan jantung ni 20
ke 30 tahun akan datang selepas pembentukan kolesterol dalam pembuluh darah. Okey. Jadi pembuluh darah ni makin lama dia makin kecil, kan? Dia accumulate dia makin kecil, dan apabila dia semakin kecil, pada satu ketika dia akan ada pemecahan daripada plak kolesterol tu menyebabkan salur darah tu tersumbat, sama ada separa ataupun secara penuh. Maksudnya bukan satu hari esok jadi ya. Bukan. Dia pengumpulan panjang. Dan ini doktor, kita ada soalan dekat belakang. Daripada ini di Facebook Pak Ngah Merbok. Pak Ngah Merbok. Katanya kenapa atlet pun boleh kena serangan jantung? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Atlet sebab kita tahu sebab atlet ni ialah semua orang disarankan untuk mengamalkan gaya hidup sihat, bersukan, bersenam dan sebagainya. Atlet ini lagilah berprestasi tinggi. Tapi kerap kali juga kita lihat kepada serangan jantung secara mengejut, terutama doktor. Okey, boleh saya kupaskan berkenaan dengan jantung. Saya rasa saya ni bawa depan ni. Saya beritahu setiap kali saya beritahu dekat pesakit saya lah. Doktor, saya ni cyclist. Every week saya akan cycle like 90 km, 100 km daripada Serdang ni sampai ke Kuala Selangor. Jauh-jauh lah cyclist kan. Tu lepas tu ada yang triathlon, ada pesakit saya triathlon juga. Kan, cycle, swimming, lepas tu jogging. Kan, lepas tu marathon. Dan this kind of patient tiba-tiba datang kat kita katanya ada masalah jantung. So saya rungkaikan bahawa jantung ni Allah jadikan macam inilah kan. Tuhan jadikan macam ni kedudukan dia, dan dalam ni kita ada pembuluh-pembuluh darah yang supply darah kepada seluruh badan dan juga jantung. Jadi yang supply kepada jantung ni ada yang satu di sebelah kanan, satu di depan dan satu di belakang. So 3 yang main lah basically untuk yang jantung. Pada masa yang sama kita juga ada bilik-bilik jantung ni dalam ni. Ada bilik-bilik jantung di jantung yang sebelah kanan, jantung sebelah kanan, dan kita juga ada bilik jantung sebelah kiri lah. Sayangku. Melompat jantungnya. Jantung dia pun berdebar boleh melompat. Ni sebelah kiri lah. Okey. Ini adalah otot-otot jantung dalam ni, dan di antara otot-otot jantung ada salur darah dan juga kita panggil bahagian elektrik jantung. Okey. So apabila kita bercakap berkenaan dengan atlet, ada masalah-masalah lain lagi atau faktor-faktor lain lagi yang boleh menyebabkan atlet itself boleh kena serangan jantung ataupun sudden cardiac death. Yang sebahagian ini disebabkan oleh masalah elektrik jantung. So kita elektrik jantung kita jarang perkatakan kan di dalam serangan maknanya patologi ataupun bagaimana terjadinya serangan jantung dalam di kalangan atlet. So partly because of bahagian elektrik jantung lah, saya boleh kata conduction system ataupun sistem elektrik jantung itu sendiri dan kebengkakan dinding jantung itu sendiri yang boleh menyebabkan serangan jantung di kalangan atlet. Okey, maknanya boleh berlaku jugalah. Boleh. Boleh ke saya tertanyalah doktor, macam sebab kata yang mengayuh dan sebagainya. Adakah sebab orang kata jantung tu overwork tu sebab lebih bekerja. Lebih bekerja. Betul ke doktor? Okey. Dia betul kan? Apa yang kita buat tu kena bersederhana. Kan ada orang hari-hari 100 km dia kena berpada-pada lah kan. Yang kita advocate oleh Kementerian Kesihatan sendirilah bos saya pun dengar agak at least 30 minit 5 kali seminggu lah. Tapi tidak terlalu ekstrim sampai hari-hari 100 km bersederhanalah. Kena jaga jantung juga. Cakap tentang bersederhana dan menjaga jantung ni, kita ada pemanggil dari Damansara, Puan Zainon untuk bertanya soalan kepada doktor. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Puan Zainon. Ya, saya selamat pagi. Kita tak dengar lagi di studio ni, Puan Zainon. Saya dengar tapi sangat perlahan suaranya. Ya ke? Kenapa tak dengar ya? Dengar? Dengar. Okey. Tapi dengar, Puan Zainon, apakah soalannya Puan Zainon? Okey, saya nak tanya. Saya penyakit ada mengidap sakit jantung lah. Okey. Tapi 2006. Tapi saya apa dah? Sorry, Puan Zainon, apa dia? Maaf. Ya. Tapi apa? Dengar. Dengar. Katanya pengidap penyakit jantung. Lepas tu? Tapi saya dah buat pasang stand tau. Dah pasang stand? Dah pasang 15 tahun. Dah 15 tahun dah. Dari 2006. Okey, baik. Okey. Seterusnya?
lepas tu soalan saya, kalau dah buat stent tu, dulu diorang pernah cakap after 10 years dia kena ganti stent tu. Itulah nak tanya itu aja. Tapi sekarang dah 15 years. So far so good, tak ada apa-apa lah. Faham. Okey. Kita dah faham dah. Doktor dah faham soalannya. Doktor dapat dengar hujung-hujung. Saya nak kaitkan lagi semua untuk penonton juga. Kiranya Puan Zainul ni dah pakai stent 15 tahun. Alhamdulillah sihat. Tapi katanya orang kata lepas 10 tahun patut tukar. Tapi so far so good ni. Perlu ganti ke tidak? Okey. Bila pesakit-pesakit sebab teknologi stent ni sampai ke Malaysia dalam 15 tahun lah, 15 ke 20 tahun macam itulah ya. Dan mungkin ini stent kita kata generasi yang lama lah. Okey, pada masa yang sama saya nasihatkan Puan Zainul untuk cek kolesterol sendiri ya, ada simptom atau tidak, maybe ECG ya, ataupun cek darah tinggi dan juga kencing manis. Kalau tak ada simptom ni, yang inilah risiko-risiko yang seperti inilah yang perlu kita ambil tahu sebelum dia datang simptom yang serangan jantung yang sebenar. Secara tiba-tiba dia tak dijangka. Nak kata tukar stent sebab stent dalam tu dia dah letak dalam kita punya pembuluh darah. Jadi di dalam tu dia dah, kita kata dia dah dia dah jadi kita punya part of salur darah actually. So dia tak boleh diganti sebenarnya. Tak perlulah diganti. Dia tak perlu diganti, dia akan duduk di situ. Dan kalau dia tak ada simptom ataupun keadaan macam risiko-risiko lain tu telah dioptimize, just follow up sahaja untuk monitor simptom. Okey, maksudnya kalau Puan Zainul kiranya tak ke hospital lagi untuk periksa, adakah doktor sarankan untuk periksa tengok je keadaan? Buat check up lah ya. Buat check up, kolesterol, diabetes, semua-semua risiko yang lain lah. Itu dia jawapan daripada doktor Puan Zainul. Jadi alhamdulillah sihat, tapi penting juga untuk kita cakna lah, kita tahu apa keadaan sekarang. Sebab dah ada risiko itulah ya. Okey doktor, cakap tentang risiko ni, kita nak tanya tentang macam mana nak mengurangkan risiko ni, sebab bila dah berlaku serangan tersebut, apa secara keseluruhannya untuk pastikan bahawa kita ni bukan antara golongan yang berisiko untuk dapat serangan jantung. Mengejut ni doktor. Okey. Bila kita kena serangan jantung kan, sebelum kita kena serangan jantung, nak mengurangkan risiko dia ada modifiable dengan non-modifiable. Definitely bila kita cakap non-modifiable ni gender lah. Kan macam mana kalau lelaki lah, lelaki berisiko tinggi lebih daripada wanita. Tapi malangnya apabila wanita terkena heart attack, ya, komplikasi daripada heart attack tu lebih teruk di dalam wanita compare dengan gender lelaki. Ya. Okey. Fakta nombor 1. Okey, yang kedua, non-modifiable yang lain termasuklah genetik. Melainkan maybe in the future kita boleh tukar genetik kita kan. Kita selalunya kalau datang ke hospital kan, doktor selalu tanya, ada tak dalam keluarga diabetes, hypertension, kolesterol, ada sesiapa tak yang kena meninggal dalam tidur, meninggal tiba-tiba. Ini adalah soalan-soalan kita selalu tanya dekat pesakit-pesakit kita. Doktor bukan saja-saja tanya, kan nak tahu risiko-risiko yang boleh ada pada pesakit. Okey, yang ini adalah non-modifiable. So, kalau kita dah ada family history, so kita kena buat check up lebih awal lah. Contohnya, kalau ada ahli keluarga, pakcik kita, especially yang first degree, pakcik, adik-beradik, adik-beradik sebelah ayah, adik-beradik sebelah mak, kan? Okey, pesakit-pesakit yang ataupun saudara mara kita ni yang terkena ni, kita sendiri kena ambil inisiatif untuk screen diri kita sebelum mengalami serangan jantung, untuk mengurangkan risiko. Apa lagi yang non-modifiable? Okey, kita move kepada modifiable lah. Yang kita boleh kawal ni. Definitely saya haraplah Encik tak merokok. Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terbenarkan dia. Nasib baik tepat orangnya. Itulah, merokok adalah satu benda yang memang saya akan tanyalah. Setiap kali, tak kisah wanita ataupun lelaki. Ataupun dah berapa lama dah merokok, ataupun sudah berhenti, ataupun macam mana. So ini adalah faktor-faktor yang saya rasa kita boleh hentikan dan boleh kita kata dalam will lah, dalam kepala kita macam mana kita nak menolong diri kita sendiri, sebab sebenarnya badan kita ni amanah kan. Kalau kita sendiri tak jaga diri kita, macam mana doktor nak tiap-tiap hari call dah berhenti merokok ke, macam tu kan. Tak boleh. It's actually datang daripada dalam diri kita sendiri. Sebab diri kita yang kita nak jaga ni, kita nak menyara anak-anak. Pesakit-pesakit saya pun ada ramai anak kan. Ada yang lorry driver kan, ada yang bus driver, dia bawa kita tau. Betul. Ada yang pilot kan,
ini adalah mereka-mereka yang agak important yang juga membawa barang-barang besar dan membawa passenger kan? Dan mereka-mereka ini saya harap sangat boleh modify risk factor untuk mendapatkan serangan jantung, especially merokok. Okay. Nombor 2, makanan. Makanan segera. Makanan segera tu makanan segera. Jangan lupa kalau passive smoker. Tak semestinya kalau lelaki itu tak merokok, mana tu isteri dia merokok, passive smoker lah. Kita pula yang kena. Kita pula yang kena kan. Kalau kita tak merokok kat rumah, suami pula yang merokok. Betul. Habit merokok ni sebenarnya dimulakan oleh ketua keluarga. Dia selalunya boleh turun dekat anak. Nanti anak dia tengok, wah ya dulu macam tu kan. Dia boleh turun Okey. Makanan again fast food lah. Makanan-makanan segera, makanan proses makanan-makanan ni dan screening. Diabetes, hypertension dan makanan-makanan yang bergula dan sebagainya lah. Kena elakkan lah. Kena elakkan. Makan gaya hidup yang sihat lah Exercise. Exercise dan katanya tadi secara bersederhana. Jangan terlalu agresif lah. Melebihi apa yang sepatutnya kan. Betul. Okey, saya rasa banyak daripada soalan tadi tu nasihat yang doktor berikan bukan untuk anda saja, untuk kita semua. Kita berdua samalah. Ketua keluarga, saya queen of the house. Betul. Macam itulah Bu Mel juga kan. Kena sama-sama. Doktor, terima kasih banyak doktor sebenarnya. Nanti kita akan sambung perbincangan ini sebab ini antara isu kesihatan yang kerap kita kongsikan juga. Sekali lagi kita nak perkenalkan Dr. Nur Halwani Habizal, pakar perunding kardiologi dan elektrofisiologi Hospital Sultan Idris Shah Serdang, bersama dengan kita berbicara tentang tanda-tanda serangan jantung. Semoga anda semua ingat makanan-makanan segera tu memang segera mengenyangkan, tapi segera juga mendatangkan penyakit tau. Itu setuju. Elakkan. Rasa tertampar dekat diri sendiri juga saya. Terima kasih doktor. Dan juga kepada anda semua, kita sekarang cakap tentang kesihatan. Selepas ini tadi ingat tak kita ada seorang penyanyi yang saya rasa membawa kembali zaman nostalgia. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan beliau. Sekali lagi itu S. Ada satu lagi ni bertemasya. Kita nak bertemasya bersama lah juga nanti ni. Tapi selepas ni lah. Betul. Sekarang kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Sekitar tahun 60-an dan 70-an, irama pop Ye menjadi kegilaan pendengar, bahkan masih ada yang meminatinya sehingga kini. Turut mewarnai persada seni ketika itu, S. Mariam, antara bintang pujaan ramai yang sering mendendangkan lagu-lagu di radio Malaysia sejak tahun 1965. Penyanyi berusia 73 tahun ini popular dengan lagu hit berjudul Hasrat Hati, Bertemasya dan Hilang Kasih, antara karya yang dibawa oleh ibu kepada 6 orang cahaya mata ini. Mengimbau perjalanan seninya, anak jati Johor Bahru ini sering kali membuat persembahan dengan iringan kumpulan The Rhythm Boys. Sehingga kini, beliau masih meneruskan minatnya sebagai penyanyi, menerusi undangan yang diterima. Biarpun sudah bertekad lamanya, lagu-lagu dendangan beliau masih mempunyai tempat di hati peminat. Wow, dia kalau pop Ye kan. Macam mana awak nak nari dah? Saya pun dah gerak-gerak dah. Kan? Dia macam tu, gitu-gitulah kan. Betul, bersama dengan kita iaitu S. Mariam. Aunty apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kami nak panggil akak sebenarnya. Itulah nak panggil akak muda sangat. Akak, aunty kan. Tapi bila tanya kata tadi, panggil Neni pun tak apa. Kalau untuk pendengar anda, bukan sahaja anak 6 orang. Cucunya dah berapa tadi? 18, 17. 17-18 orang. Last count dah. Tapi belah-belah lah senang cerita. Belah-belah lah. Betul. Okey. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Sama juga menjemput saya pagi ni kan. Pagi dah bangun dah. Bangun dah bersiap. Hantar cucu dulu sekolah. Hantar cucu dulu. Ini dikatakan nenek yang masih aktif bagian. Bukan saja menjaga cucu tapi juga masih buat persembahan aktif buat persembahan dari sini. Tadi sempat saya tanya, okey, mula tahun berapa betul-betul? 1965. Umurnya 15 tahun. Masya-Allah. Saya tengah kira
tahun ni. Sekarang ni dah 2023. Okey. Berapa puluh tahun dah? Wah, jap. Kena kira balik 65. Kira matematik tu berapa banyak tahun? Campur 23. 58. Masya-Allah. Baik. Jadi mungkin saya dengan Hanif tertanyalah seawal 15 tahun dah mula menyanyi, dah pergi rekod dan sebagainya. Saya mula nyanyi masa sekolah dulu. Masuk talent time sana, talent time sini lah. Sekolah kan aktif dulu kan talent time. Talent time ya. Tak ada reality show, tak ada lah kan. So lepas tu ada kumpulan di Singapura pergi ke Johor Bahru, buat persembahan. So dia ditangkap lah. Terus macam wow, S. Mariam. Ini ke nama band ni tadi? The Rhythm Boys. Dulu tak ada S. Mariam, masa masuk jadi penyanyi dengan Rhythm Boys di Singapura dulu kan S. Mariam, S. Roha lah, Ramli lah, kan Oh, semua ada yang depan-depan. Lah. Oh, so kena S. Mariam lah. Okey, baik. Dan bila dilamar sebegitu, macam mana perjalanan menjadi seorang penyanyi tu? Merakamkan album terus? Ya, merakam dulu lah. Kami start pada orang kahwin, kemah kan. Lepas tu baru pergi rakaman di radio lah. Rakaman di tu, rakaman tahun 1965 lah. First single lagu Inggeris. Baik. Lagu Inggeris tu yang main. Lagu Inggeris lah time tu kan. Lagu Inggeris apa tu kalau ingat lagi? Lagu tu lagu Sea Cruise, Tell Me, macam-macam lupa lah. Oh ya ke? Jadi macam Where Do I Begin ada? Oh no. Itu 70-an tu. Tu 70-an tu. Ya, baik. Okey. Dan kalau cerita tentang pengalaman seni kami sangat teruja nak tahu juga perbezaan daripada dulu sampai ke sekarang. Pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan, yang sangat manis. Pengalaman jadi penghibur saya ni dulu tahun 67. Itu persembahan di Stadium Negara. Stadium Negara, alright. Masa tu masa dalam 25,000 je macam mana. Ramai. Sambutan lah. Tapi dulu punya peminat lain sekarang kan. Dulu sekarang ada internet, ada apa semua kan. Jadi sekarang kita dulu mengharapkan surat, mengharapkan apa kan. So peminat datang ramai-ramai ke situ menyanyi lah. Lagu kesukaan orang lah. Sampai kan saya nak habis nyanyi, nak naik ke bilik pelayanan, FIU angkat saya. Masa budak lagi kan. Kena angkat sebab di keremuni lah. Wow. Asyatnya. Itu antara kenangannya lah. Kenangan manis saya tu. Wow. Okey, sebab Aunty S. Mariam ni adalah ketika di zaman ataupun era Pop Yeye kan. Ya. Macam mana keadaannya pada ketika itu? Macam mana suasananya pada ketika itu? Semua lagu mesti kena Pop Yeye ke atau macam mana? Ya, masa tu. Dari era 60-an sama 50-an lah. Macam Saloma ke Faizal Junib, lagu lah lama-lama lah. 50-an lagu lah campur lah. Oh, itu kira waktu tu adakah semua fashionnya sama tak? Ati mesti ingat tak fashion waktu tu bagaimana? Saya dulu fashion simple je. Pakai skirt tu boleh. Dulu kalau orang ingat saya S. Mariam dengan skirt, mini skirt. Oh, itu dulu ya. Simple. Kita simple je dalam pakaian kan. Kita sekarang tu kan. Jadi, orang dah comel. Kan? Alah masa tu baru berapa belas tahun. 17 sekarang dah 73. Jauh perjalanan tu ya. Tapi itulah saya tanya juga tadi. Maksudnya kalau diikutkan S. Mariam ni tidak bersara. Kan? Ada orang kan dah ada umur yang bersara. Tak ada bersara. Tak ada tak ada arti. Sekarang just macam kata orang hiburan. Ada rumah aja, rumah kan sakit pula nanti kan. Kan. Jadi baik, nostalgia seni inilah kita nak cakap mungkin tentang nostalgianya ketika menjadi penghibur dulu. Siapa yang menjadi antara best friend lah dalam industri ini pada dalam dulu best friend kami. Tak kira best friend. Kalau habis show tu semua kawan. Kumpul lah. Tak ada. Kalau kumpulan ni datang, habis show ke pukul 11 malam, longgok lah semua. Satu tempat. Best friend tu tak ada saya kan. Semua kawan. Tapi kiranya waktu tu kita ingat tau dulu tak ada social media, tak ada apa. Jadi bila berjumpa tu itulah dia waktu untuk telefon dengan tu jumpa situ. Tak ada nak WhatsApp, tak ada nak ada betul. Tak boleh share gambar ya. Tak ada share gambar, tak ada. Aunty, kami juga difahamkan Aunty juga ada sertai grup Marhaban. Ya, betul. Marhaban. Di mana tu? Saya sekarang bersama kepala Marhaban YEVM dan juga AWM. Okey. Dua maksudnya? Dua lah. Kalau sini tak ada jemputan, saya pergi kat YEVM lah. Itu aktif di mana tu? Yayasan Artis Veteran Malaysia. Okey. Marhaban bersama-sama lah.
Bolehlah sikit kot dendangkan Mahabam sama kami pada pagi ni. Dah dengar sikit ke? Ini bukan Mahabam, time Mahabam ni. Ini time Pop Ye Ye. Okey. Mahabam nanti lain lah. Mahabam ramai datang. Kalau masa tu kita kena kumpulkan lah, kita producer, kita kumpulkan semua tim Mahabam, Dayah Bakar masuk sekali sebagai di belakang. Boleh. Tapi kena buat dalam tempoh sebulan ni sebelum dia bersalin nanti. Ya kan? Kita doakanlah selamat lahirkan. InsyaAllah. Amin. Dah tahu baby tu? Apa dia? Dah tahu. Dia tak nak bagi tahu. Dah tahu. Tapi kita jangan pecah rahsia dekat TV sekarang lah. Tapi nanti kita beritahu belakang kamera. InsyaAllah. Nanti mungkin di zaman Pop Ye Ye ketika anti lapsan semua. Sekarang ini macam mana melihat kepada arus perkembangan industri muzik kita? Semakin rancak ataupun anti rasa dulu lagi rancak sebenarnya? Dulu berancak lain kan. Sekarang berancak lain. Sebab sekarang ada media elektronik banyak. So peminat pun itu je lah. Kita dulu harapkan telefon, harapkan show. Tentang menyanyi tu kita era kita dia punya rentak lain. Era sekarang rentak lain. Era kita mungkin orang takkan lupa punya saya tu. Okey. Baik. Adakah last saya tanya. Adakah hati rasa Pop Ye Ye akan buat comeback ataupun kembali? Rasanya diterima ramai tak kalau tiba-tiba tahun depan Pop Ye Ye kembali? Masih lagi terima. Anak-anak muda pun sekarang dah ada band irama pop 60-an. Ada 3-4. Betul. Kan maksudnya kiranya itu evergreen sebenarnya. Evergreen song. Tengok macam Kukira Masdo lah kembali. Masdo ada lagi. Kemudian Melaya tahap banyak lagi lah. Okey. Nanti kita tak nak banyak tanya soalan. Kita nak dengar lagu Bertemasya ni. Boleh. Satu lagi lagu Killer ni. Yang hebat zaman nanti dulu. Boleh ke dengan persembahan? Silakan ya. Kami akan berpop Ye Ye di sini. Silakan. Okey. Sambil berjalan tu ini best ni Bertemasya ni. Betul. Hari Miswan anda bersedia? Kita bertemasya. Ya. Silakan. Datanglah segera supaya tercipta cinta kita mesra. Di kau saja ku puja dengan cinta asmara, oh kekanda. Marilah kekanda kita bertemasya supaya tercipta kasih yang mesra. Supaya tercipta kasih yang mesra. Santai-santailah sayangku, pergi mana? Cuba teka sekarang saya berada di mana? Saya bagi petunjuk negeri yang terkenal dengan masakan asam pedas, kuih keria, coconut shake. Semestinya negeri Melaka. Tapi mesti ada yang kata malaslah nak jalan-jalan kat Melaka sebab panas, sesak, jam sebab banyak traffic light. Jangan main-main tau. Traffic light negeri Melaka dah ada LED. Tapi sebenarnya saya nak bawa anda semua jalan-jalan santai-santai. Di mana? Santai at Bandar Hilir lah. Jom, ikut saya.
Untuk berlatih ambil masa dalam masa 2 minggu, tapi kalau untuk menjadi seorang artis budaya dalam masa 10 tahun. Saya belajar dari sekolah menengah. Seperti yang saya pakai dari atas adalah setanjak ataupun tengkolok yang berkerongsang emas. Ini adalah tetapan, bersamping dan berbengkung. Dalam rancangan ni memang kita mendahului untuk penari-penari tradisional and then kita akan buat surprise lah untuk pengunjung yang datang ke sini. Tapi surprise yang dia buat tadi sangat bijak bila dia masuk sebagai orang awam, kita yang tengok ni pun macam nak join. Tapi sebab silap saya tak boleh nari tarian tradisional. Awak boleh lah. Tapi selain inisiatif untuk membuat tarian di sini, apa lagi yang keistimewaan yang patut pengunjung tahu ada yang di sini? Banyak lagi program yang ada di sini seperti Zumba di Bandar Hilir, di depan Eva Mosa dan aktiviti mengayuh, fun run, fun walk. Kiranya dekat depan kapal samudera ni bukan hanya di sini, ada di tempat lain juga. Ya betul, bukan di sini sahaja, ada di seluruh Bandar Hilir. Bila datang kat negeri orang ni, mestilah kita nak bawa balik buah tangan. Dan saya nampak macam-macam ada. Contohnya ada ukiran kayu, topi, gelang. Dan lebih menarik lagi sebenarnya, saya nampak buah tangan anda boleh membawa lukisan yang dilukis oleh seorang pahlawan Melayu. Nak tahu? Jom kita terjah. Assalamualaikum, Mak. Nama saya Syarif Anwar, tapi orang banyak panggil saya kat sini Putat. Saya mula tahun 2009, 2010 sampailah sekarang. Sebenarnya menariknya saya nak interview abang ini apabila melihat pakaiannya seperti seorang pahlawan Melayu. Ada juga pelukis-pelukis jalanan yang lain, tetapi kenapa konsep yang dibawakan oleh pelukis ini lain? Sebab kalau kita tak pakai, siapa lagi nak pakai? Sebab saya rasa konsep pun satu konsep yang bagus juga. Sebab boleh memperkenalkan budaya kita kepada negara luar. Sebab yang datang pun ke sini banyak daripada luar. Macam hitam putih seorang 15, berwarna seorang 25. Kalau ditambah lagi lah. Macam tu lah. Okay, sebenarnya Abang Putat ni tengah melukis dua orang yang datang daripada Sarawak untuk melancong di sinilah. So kita tak nak kacau, kita nak tengoklah hasilnya nanti. 1, 2, 3. Okay, left. Alright. Terima kasih. Untuk pengetahuan anda semua, program Santai at Bandar Hilir ini merupakan inisiatif daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan bermula 19 Ogos lalu, beberapa jalan di sekitar Bandar Hilir ini ditutup bagi memberi laluan kepada pelancong-pelancong menikmati keindahan dan kemeriahan di sini. Ini anda boleh datang setiap Sabtu malam bermula 6 petang sehingga 12.30 malam. Ni untuk TV3. Cuba ada kamera. Bapa sikit foto. Oi, Badrul ya. Seronoknya. Mula saya nak tanya yang menonton MHI ni, bila kali terakhir pergi Bandar Hilir Melaka? Saya kurang daripada sebulan, tapi memang rasa meriah tau. Kurang dari sebulan? Kurang dari sebulan. Saya awak Ahad lepas. Ahad lepas, lagi dekat. Balik. Apa yang Badrul dapat tadi tu semua saya rasa lah. Maksudnya betul lah, memang itulah kemeriahannya. Hari Sabtu malam minggu memang tak ada kereta di sekitar jalan Bandar Hilir tu. Car free lah. Saya memang naik beca ni kat sana. Naik beca saya memang suka. Ni bulan lepas saya naik beca tu sebab saya suka dengan lagu yang kat beca tu. Ada yang viral-viral kan? Ethiopia semua ada kan? Ya, cakap pasal lagu tu ni. Kita cakap tentang Hot FM. Radio nombor 1. Nak tahu apa yang nombor 1? Sebab sekali lagi Hot FM menjadi radio nombor 1 di Malaysia. Terima kasih untuk 3.73 juta orang pendengar yang menjadikan Hot FM stesen radio nombor 1 di Malaysia. Ya, jadi anda memang pendengar yang paling hot sebab sentiasa bersama dengan kami sehingga hari ini dan juga terus dengarkan Hot FM, radio nombor 1 di Malaysia. Okey. Dan sebenarnya saya dengan Hanif ni
Tak sangka, adik. Tak sangka? Tiba-tiba dah sampai hujung dah. Yelah kan? Sejam Sejam cepat je tak kan? terasa. Maksudnya awak sukalah ni? Saya suka. Baby pun suka. Alhamdulillah. Okey. Sebab esok anda kena terus bersama dengan kami sebab kita nak bincangkan satu lagi isu. Ni isu di jalanan lah berkenaan dengan hartanah. Ya. Okey. Hartanah. Ada apa dengan hartanah? Saya dengan Hanif pun tak pasti. Bukan kami lah. Tapi anda semua wajib. Okey. Sebenarnya bukan. So, tajuk lain. Longkang tersumbat katanya sebab banjir kilat lah. Betul. Jadi kalau nak tahu sebenarnya anda harus bersama dengan MHI Isnin hingga Jumaat 9.30 pagi sampai 10.30 pagi. Betul. Dan juga boleh stream secara HD ditonton. Okey. Dayah semoga sihat selalu hendaknya. Juga kepada anda semua sihat selalu hendaknya dan juga kita terus bersolidariti untuk saudara kita di Palestin. Okey. Jaga diri, jaga hati. Assalamualaikum semua. Bye.